So dalam video modul pertama ini saya bakal kongsikan cara mudah untuk kita bina teknik untuk kita bina avatar pelanggan kita menggunakan teknik siapa. Teknik siapa ni tuan-puan saya belajar daripada mentor saya Dr. Azlan Osman dan saya bakal kongsikan cara untuk tuan-puan bina avatar ini daripada dua formula daripada siapa ini iaitu S dan juga I. Seperti yang saya kongsikan pada video sebelum ini, kenapa penting untuk kita kenal pelanggan ataupun bakal pelanggan kita adalah sekiranya kita buat ads, kita tak tahu siapa yang kita nak target, kemungkinan besar ataupun kebanyakannya Facebook ads kita tak menjadi. Jadi sebab itu sebelum tuan-puan start setting ads ataupun buat copywriting iklan, tuan-puan kena tahu siapa yang tuan-puan nak sasarkan. Daripada formula siapa itu, yang pertamanya adalah S, iaitu sasaran. Okay, di dalam bab sasaran kita kena kenal pasti ataupun tahu antara soalan yang kita kena tanya diri kita, siapa yang kita nak sasarkan. Yang pertama adalah dari segi jantina, lelaki atau perempuan. So kena tengok produk ataupun servis kita ni sesuai untuk kita tarik lelaki ataupun perempuan. Sebagai contoh, saya buat tuition. Sebagai contoh, saya buat pengajian kelas bahasa Arab. Jadi bagi orang yang belum ada pelanggan, agak mencabar sikit, dia kena test. Dia kena start run ataupun split test iklan. Dia kena tengok dia sasarkan ni ataupun kita kena test dulu kita punya iklan ataupun produk servis kita ni ramainya ataupun mudah tarik perempuan ataupun lelaki. Apa yang saya dah buat adalah saya test lelaki satu, perempuan satu. Jadi bila saya run kempen iklan saya kepada dua bahagian lelaki ataupun perempuan, so hasil kajian daripada iklan tu menunjukkan iklan untuk kelas bahasa Arab saya ataupun produk bahasa Arab saya tu lebih tertarik ataupun lebih banyak dapat kontak daripada lelaki. Tetapi berbeza bila saya run iklan kelas Al-Quran, so yang tertarik tu lebih banyak perempuan. Itu antara perbezaannya. Jadi bagi perempuan yang tak pernah ada pelanggan, boleh cuba cara ni. Kita boleh runkan kempen iklan untuk test lelaki satu ataupun dan perempuan satu, dan kita tengok siapa yang lebih tertarik dengan iklan tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita sendiri boleh agak. Contoh kalau kita jual produk perempuan, mostly kebanyakannya yang tertarik untuk kontak hubungi kita mestilah perempuan. Contoh kalau kita jual produk kecantikan, jaranglah lelaki ni yang akan tertarik untuk beli produk perempuan. Walaupun dia nak beli untuk isteri dia, itu tak ramai. So avatar kita, sasaran kita dari sudut jantina ni adalah perempuan. Tapi kalau kita jual produk lelaki, so mestilah sasaran itu adalah lelaki. Kecuali lah sekiranya kita nak buat kempen-kempen yang berlainan. So itu advance sikit lah. Kita boleh target. Dia strateginya lain sikit. Kita jual produk lelaki tapi kita target perempuan. Dari segi strategi copywritingnya pun lain. Itu ilmu tinggi sikit. Itu cara kedua. Kita based on produk ataupun servis. Sekiranya servis kita ni contoh tuition tadi, dan tuition tu untuk anak. So kita sendiri pun boleh dapat agak. Kebanyakannya kalau yang concern ataupun yang terlalu risaukan mencari pendidikan untuk anak ni ibu ataupun ayah. So kalau kita kaji, kebanyakannya yang akan mencari tuition ni untuk anak adalah ibu. So sasaran kita dari segi jantina adalah perempuan. Okay, boleh faham setakat ni? Itu dua cara dari segi pengalaman dan ilmu saya yang kita boleh buat untuk tentukan avatar kita dari segi sasaran pelanggan kita ni dari segi jantina, lelaki atau perempuan. Kita test
run iklan, yang kedua ataupun yang kedua dari segi produk ataupun servis itu sendiri. Baik, yang kedua adalah umur. Umur. Ini pun bergantung kepada produk tersebut. Sekiranya produk tersebut sesuai untuk umur bermula daripada umur muda. Contoh kalau kita jual tudung, kita tengoklah fashion tudung tu. Fashion tudung tu sekiranya fashion tudung orang muda, tapi kita target orang tua, kita salah letak umur dia. Dari segi copywriting lagi, kita kena tahu kita nak target umur dia berapa. Sampailah kepada setting iklan. Kalau kita salah bab ni, so iklan kita melebur ataupun mungkin jadi mahal, tak ada lead yang banyak ataupun mungkin tak ada lead langsung. So rugi. Jadi kita kena tahu umur berapa yang sesuai dengan produk kita sampai range umur daripada umur berapa ke umur berapa. Dan kita kena tahulah juga ramai yang main Facebook ni umur berapa. Cumanya yang berlaku sekarang ni dah ramai walaupun umur dewasa, umur usia, warga emas pun dah ada Facebook. So tak ada isu sangat. Sebenarnya kita kena kenal pasti betul-betul produk ataupun servis kita ni sangat sesuai untuk range umur berapa. Macam saya target pelajar saya adalah dewasa, so senang. Saya target terus umur dewasa yang saya nak. Kalau perempuan buat servis tuition contohnya, kena tahu umur parent tersebut umur berapa. Kalau kita buat tuition anak UPSR, kalau lah kita target parent yang contoh parent umur 30, macam saya contohnya, saya umur 34, isteri saya 33. Anak paling sulung saya adalah umur 9 tahun. Katakanlah dia dapat anak lagi awal pun, umur dia, anak dia masih lagi dalam 10 tahun, 11 tahun. Kalau kita target anak tu nak ambil UPSR, so kita kena target umur parent dia lagi tinggi lah. Mungkin boleh start daripada umur 34. Kalau kita letak umur 30, so anak dia pun belum capai umur UPSR, so tak sesuai. Jadi kalau kita nak untuk subjek, kalau kita tawarkan subjek UPSR, so kita kena tahu umur parent dia tu umur berapa yang sesuai dengan anak dia umur macam tu. Faham tak? Maksud saya adalah kalau contoh kalau parent tu umur 34, potensi tak anak dia ada untuk ambil UPSR. So kita target umur tu sampai range umur berapa. Tapi kalau kita target terus sampai 34 sampai 64. So kalau orang yang umur 64 ni anak dia pun dah kerja, dah kahwin. So tak sesuai. Jadi kena tahu betul-betul umur, range umur tu berapa. Kalau dah ada pelanggan lagi senang. Kita dah boleh tengok database pelanggan kita tu umur berapa. Kalau belum ada, kita kena kaji. Contoh 34 hingga 44. Contoh. Begitu juga kalau kita saya pernah coach ejen hartanah untuk buat FDX. Mereka pun kena kenal pasti umur yang diorang nak, sebab hartanah ni memerlukan, dia berkaitan dengan loan bank. Jadi diorang kena tahu umur yang diorang nak supaya mudah lulus loan. Kalau diorang target tu dah berumur, jadi loan dia pun macam mungkin susah nak lulus, ataupun loan dia tempoh yang pendek, jadi tak bagus. Diorang kena tahu range umur yang bank suka untuk approve loan, ataupun based on diorang punya projek perumahan tu, diorang target untuk investment ataupun tinggal sendiri. Kalau tinggal sendiri, diorang nak tahu bujang tu dah kahwin. So benda ni umur yang Tina memainkan peranan penting. Dan yang ketiga adalah lokasi. So ini sekiranya kita servis kita ataupun produk kita tu, servis lah. Kalau produk mungkin boleh post. Tapi kalau servis kita tu kita boleh cover mungkin area Bangi, Kajang, Putrajaya, tapi kita letak lokasi sampai jauh sangat. KL mungkin dah sampai Ipoh, Perak, Melaka, Seremban, Johor. So dia rugilah. Orang yang hubungi kita tu daripada luar kawasan yang kita tak mampu cover.
Tapi kalau kita buat produk, kita boleh post, so tak ada masalah. Cumanya dia akan ada masalah dari segi nanti dekat setting. Kalau sebab bila kita target tu besar sangat dan kita punya bajet tu sikit, dia ada masalah dekat situ. So lepas sini dari segi avatarnya kita nak sasaran kita kena pasti. Kita nak orang ni tinggal kat kawasan mana. Kalau produk kita tu, ini tips mahal based on pengalaman saya. Kalau produk kita tu adalah produk high end, produk kita tu agak mahal. Contoh perlukan komitmen 5 contoh macam saya buat tuition, so saya lebih buat tuition sebagai contoh senang. Perlukan komitmen bulanan tu 300 ke 500, 1000 sebulan. Perlu konsisten bayar setiap bulan harga macam tu 300 ke atas. So dia perlukan golongan yang pendapatan isi rumah tu agak tinggi, mungkin 4,000, 5,000 ke atas. Jadi kita kena target lokasi yang sesuai lah. Kena tahu lokasi mana je yang ada orang-orang yang berpendapatan yang begitu. Saya kena kaji kawasan-kawasan yang begitu supaya senang. Bila dia orang contact, tim saya senang untuk close. Sama juga kalau tuan-puan jual produk, kena tahulah lokasi mana yang sesuai mampu untuk beli produk tuan-puan. Kalau kes untuk ejen hartanah, mereka pun kena berpandukan dengan lokasi hartanah mereka. Kalau properti tu duduk di kawasan Bangi, dia orang target orang di Sungai Buloh, so macam mustahil lah mereka nak beli. Jadi sangat penting lokasi, tuan-puan kena pasti produk ataupun servis tuan-puan ni sesuai tak orang duduk di lokasi tersebut. Contohnya Bangi, dan Kajang. Kemudian yang keempat adalah status. Status ni dah kahwin atau bujang. Ini pun penting sekiranya kita buat servis ataupun produk yang untuk anak. Untuk anak macam tuition tadi. Ataupun kita jual produk, kita jual baju untuk budak. Kemudian kita target orang yang kita tak tahu. Kita tak target pun orang dah kahwin ke ataupun bujang. Kita jual produk untuk budak ataupun servis untuk anak-anak. Kemudian kita tak tahu, tak target kan orang yang dah kahwin. So rugilah dia contact kita dan sedangkan dia bujang. So kita tak dapat pun customer. Ini sangat penting, kita kena tahu kita nak target orang yang dah kahwin ke ataupun bujang based on produk ataupun servis kita. Yang kelima adalah dari segi pekerjaan ataupun pendapatan. Ini kita kena tahu dari segi status ekonomi dia, pendapatan dia. Kita takkan setting. Boleh setting di Facebook ad nanti, tapi saya tak ajar setting untuk di segi pendapatan ni. Cumanya kita boleh adjust dekat copywriting kita, mungkin lokasi tu. Yang penting sekarang adalah kita kena tahu dulu kita sasaran kita ni untuk golongan yang berpendapatan yang macam mana. Kalau produk kita tu murah, so okey. Pendapatan macam mana pun boleh beli. Tapi kalau produk kita tu agak sederhana ataupun mahal, so ini sangat penting untuk kita letakkan tahap minimum pendapatan berapa. Kita nak orang yang minimum pendapatan dia berapa untuk kita target. Bermula dari copywriting kita lagi dan setting kita nanti untuk kita target orang-orang yang macam ni. Itu senang. Bila dia baca iklan kita dan dia contact dengan kita, closing mudah berlaku. Baik, yang kedua adalah soal. Soal tuan-tuan. Apa yang kita nak soal adalah kita nak soal dari segi mungkin kita nak tanya kenapa. Kita nak soal dia kenapa dia beli. So ini adalah
ilmu level tinggi dia dari segi customer service. Kita nak soal kalau kita dah ada customer, kita nak soal dia kenapa dia beli. Apa yang buatkan dia beli. Supaya kita nak guna story dia tu. Nanti saya akan ajar dalam bab copywriting kenapa pentingnya kita kena ada story daripada pelanggan kita. Jadi dalam bab soal ni kita nak tanya dia kenapa dia beli. So daripada kena jawapan dia tu lah kita boleh membentuk avatar kita. Nanti dalam bab selepas ni saya akan share tentang isu. So daripada soalan ni lah kita akan tahu isu pelanggan kita. So kenapa dia beli, kemudian apa yang buatkan dia pilih anda. Apa yang buatkan dia pilih anda. Nanti dalam bab niche, dalam bab UDP ataupun USP, benda ni sangat penting. Kita kena soal pelanggan kita kenapa dia beli dan apa yang buatkan dia pilih kita. Sebab ramai, bukan kita sahaja yang jual produk tersebut. So ramai lagi yang jual. So kenapa dia beli dengan kita, tak beli dengan orang lain. Ini soalan ni penting. Kena soal supaya kita boleh jadikan kita punya USP, kita punya keunikan untuk kita highlightkan dalam iklan kita nanti. Dan yang ketiga adalah survey. Survey ni lebih kurang macam soal. Mungkin kalau salah antara cara yang kita boleh guna untuk survey kita punya pelanggan adalah kita buat kontes. So siapa yang dah beli, kita buat kontes untuk dapatkan hadiah, ataupun dapatkan diskaun untuk beli lagi kemudian dan dapatkan diskaun, dapatkan kupon diskaun. So kena jawab survey. Dan kita tanyalah soalan-soalan tadi, yang mana soalan tersebut boleh membantu kita improve kita punya quality service ataupun produk ataupun customer service. Okay. Baik, I pula, tadi S, ini I. I pula adalah tentang isu. Isu ataupun masalah. Jadi kita kena kenal pasti apa isu yang kita nak selesaikan. Mungkin kita dah kaji sebelum ni, mungkin ada benda yang kita tak puas hati menyebabkan kita keluarkan produk apa yang kita nak jual ataupun servis yang kita tawarkan tu. Kenapa kita tawarkan servis tu? Mungkin disebabkan isu ni. Jadi kita kena highlightkan isu tersebut. Contoh, saya tawarkan kelas bahasa Arab dewasa ke rumah ataupun online. Isu yang saya nampak adalah ramai Muslim dewasa tahu baca Quran, tapi dia orang tak faham apa yang dia orang baca. Dan bila saya kaji, saya buat survey tadi, saya kongsikan kena buat survey. Bila kita buat survey, kenapa mereka nak belajar bahasa Arab, dan kebanyakannya jawab adalah mereka nak faham Al-Quran. Jadi so saya nampak isunya, salah satu isunya adalah kat situ. Kemudian apa kelebihan mereka baca Al-Quran dan mereka faham adalah mereka boleh lebih khusyuk. Contohnya bila baca dalam solat baca Al-Fatihah dan surah-surah lazim, at least diorang faham makna yang zahir, makna yang asas, diorang akan mudah lebih khusyuk, diorang menghayati maksud tu. Dan kalau kita baca ayat, kita juga boleh beramal bila kita faham. Dan yang kedua adalah bila kita faham bahasa Arab, kita tahu perkataan dia tu, sebutan dia tu, perkataan dia tu tulis apa, dia akan membantu kita dari segi makhraj huruf. Bila kita selalu berlatih menyebut perkataan-perkataan Arab ni, dia akan melatih lidah kita menyebut perkataan ayat Al-Quran ni dengan fasih, lebih fasih dan makhraj yang betul. Itu antara faedah je lah. Disebabkan ramai juga yang baca Quran tapi makhraj dan sifat hurufnya salah, kurang fasih. Dan yang kedua adalah sama juga bacaan dalam solat, kita tak faham, misalnya doa dan sebagainya, dia boleh baca tak faham dan dia pun tak tahu cara sebutan yang betul tu bagaimana. Dan masalahnya adalah yang lagi besar, selain daripada tak tahu makna, dia sebut perkataan yang salah. Sebab dengar bunyi yang sama, tapi dia tak tahu huruf tu lain, menyebabkan makna dia berubah dan dia pun tak sedar makna dia berubah. So dia baca dalam solat, bacaan tu sebenarnya salah.
Dan kalau doa, contohnya doa iftitah, doa di antara dua sujud, doa selepas solat, dia pun mungkin baca doa yang salah. So itu adalah antara isu-isu yang saya nampak Muslim dewasa ni yang dah mahir baca Al-Quran, dia kena tahu bahasa Arab, at least asas, supaya dia boleh mengelakkan perkara-perkara yang begini berlaku. Dan bila saya sedih, memang ramai nak belajar bahasa Arab sebab-sebab yang begini, sebab-sebab yang akan membantu ibadah asas dia. Dan adalah juga yang nak belajar bahasa Arab, nak berkomunikasi, mungkin pergi negara Arab, nak mudah bercakap. Dan mungkin ada juga yang saya saja minat nak belajar bahasa Arab itu sikit, tapi yang ramai adalah nak faham Al-Quran, nak faham bacaan dalam solat, nak bantu dari segi ibadah mereka. So tuan-puan kena fikirkan apa isu yang tuan-puan nak selesaikan melalui servis ataupun produk tuan-puan. Contoh kalau kata kita buat home tuition, so kenapa kita buat home tuition? Apa isu masalah yang berlaku dalam masyarakat, yang berlaku pada parent yang kita nak selesaikan dengan servis home tuition kita. Contoh isu yang berlaku adalah parent tak sempat nak pergi hantar anak ke pusat tuition. So kita tawarkan home tuition, selesaikan masalah tersebut kita yang datang ke rumah. Ataupun masalah dah kalau parent tak yakin dari segi keselamatan. Parent anak dia adalah susah. Kalau belajar ramai-ramai susah, dia tak fokus, dia main-main. So parent nakkan fokus, anak dia fokus, anak dia kita hanya fokus untuk anak dia sahaja. Ataupun anak dia mungkin belajar sekolah tahfiz, jadi perlukan perhatian lebih. Dia nak cover pelajaran-pelajaran yang sebelum ni dia tak pergi sekolah biasa. So dia nakkan tutor yang boleh ajar laju, cepat untuk anak dia cover balik. Mungkin nak ambil SPM. So kena pasti isu-isu yang berlaku untuk kita selesaikan, untuk ditawarkan dan kita tulis dalam ayat iklan kita nanti. So antara isu yang saya masukkan kat sini isu air muka. So kita boleh masukkan dalam copywriting kita nanti isu air muka parent. Contoh parent malu result anak dia, result exam anak mungkin sebelum ni teruk. So kalau diteruskan anak dia belajar seperti biasa, tak ada extra pergi tuition ataupun tak ada guru yang fokus untuk tuition anak dia, mungkin result anak dia still begitu. So tak ada improvement. Jadi isu, kita boleh mainkan isu tu supaya prospek kita, pembaca iklan kita ni nampak, oh ini adalah isu aku, so ini penyelesaiannya, begitu. Kemudian kalau kita dah senaraikan isu-isu yang berlaku yang kita nak selesaikan, kalau kita tak ada isu tu ataupun dah habis isu, kita boleh pergi kepada ingin, iaitu kita boleh fikirkan apa bakal prospek kita ni ingin pula. So isu ni adalah mungkin berkaitan dengan keperluan, dan ingin ni berkaitan dengan kehendak. Contoh macam home tuition juga. So apa kehendak parent? Kehendak parent adalah convenient. Kehendak parent adalah keselesaan. Kehendak parent ingin mungkin dia nak tengok anak dia belajar depan mata dia. Parent inginkan bagi ialah keselesaan, bagi keselamatan, inginkan apa lagi. Jadi kena fikirkan apa lagi yang lebih daripada keperluan. So kita nak tahu, mungkin kalau parent-parent yang mampu, so mereka inginkan privacy. So mereka inginkan privacy, mereka nak anak mereka belajar dalam keadaan privacy. So itulah keinginannya. Tak ada masalah pun kalau pergi tuition di luar. So, sama je. Mungkin bagi dia orang dari segi ilmu sama. Tapi mereka nak lebih daripada tu. Iaitu mereka nak inginkan privacy. Nak fokus privacy untuk anak dia saja. So selain daripada isu, kita kena tahu juga apa keinginan bakal pelanggan kita untuk kita selesaikan. Penjelasan saya harap tuan-puan jelas, faham. Baik, ini customer avatar. Customer avatar kita yang pertama adalah jantina. So kita pilih. Jom kita buat customer avatar kita.
Jadi tuan-puan yang menonton video ni boleh lukis customer avatar tuan-puan dan letakkan. Kita nak apa, jantina dia contoh perempuan. Kemudian umur. Umur berapa tadi? Contoh 34 hingga 44 tahun. Okey, lokasi. Kita nak dia tinggal mana? Contoh Selangor lah. Selangor. Ataupun tukarlah Bangi, Kajang, Putrajaya. Okey, status. Status ni kita nak jual untuk anak dia. Jadi status dia mesti dah married. Dah kahwin. Baru ada anak. Kemudian pekerjaan. So pekerjaan ni tak apa, kita tinggalkan pendapatan. So, mungkin produk kita ni agak medium cost. Agak pertengahan dia punya rate. So kita boleh letak mungkin pendapatan dia 4,000 ke atas. Jadi kenapa bila kita tahu kita punya avatar ni kita pendapatan dia 4,000 ke atas, dia akan membantu kita dari si copywriting nanti. So gaya copywriting kita pun akan lain. Kita punya setting iklan, lokasi pun lain. Lokasi mestilah kita akan letak di lokasi orang-orang yang ada pendapatan yang begini. Kita tak bolehlah letak di lokasi kampung. Mungkin tak ada orang yang berpendapatan macam ni. Ataupun mungkin sedikit. Jadi kita kena letak di lokasi-lokasi yang bandar besar. Kemudian masalah. Ini adalah yang tadi kita belajar, masalah ni adalah isu. So isu dia apa? Contoh kalau kita buat tuition, isunya adalah tak sempat hantar anak tuition. So ini adalah isu tak sempat hantar anak tuition. Kemudian anak gagal exam. So bila anak dia gagal exam, dia perlukan guru yang fokus lebih. Dan anak suka main dalam kelas. So, kalau anak dia suka main dalam kelas, dia perlukan guru yang dia mungkin perlukan belajar seorang-seorang dengan tutor sahaja. Supaya dia tak main dengan kawan-kawan dia. Jadi tutor tu kena pandai lah juga. Kena kreatif lah. Dalam nak memastikan anak dia ni boleh fokus. Sekurang-kurangnya bila home tuition, ada cara untuk selesaikan masalah ni. Kalau belajar dalam ramai-ramai, memang susah lah nak selesaikan masalah anak tak fokus ni. Kemudian impian, apa kehendak dia? Kehendak dia adalah skor A. Inilah keinginan parent dia apa? Anak skor A. Skor A subjek math. Contoh. Anak dia gagal math. Anak gagal ni. Apa lagi impian? Belajar lebih privacy. So hendak dia lagi apa? Keselamatan terjamin. So sebab belajar dalam rumah sendiri. So keselamatan terjamin. So, ini sahaja yang tuan-puan sangat-sangat penting untuk tahu tentang avatar. So ini dengan ini. Supaya kita tahu kita nak tulis apa dalam copywriting iklan nanti dan kita nak setting apa. So itu sahaja tentang avatar. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.